Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan terangkan mengenai lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan. Cikgu dah share slide ni minggu lepas, so cikgu akan terangkan sedikit supaya harap kamu boleh lebih memahami isi pembelajaran. Okey, boleh rujuk muka surat 158 dalam buku teks. Kita tengok penerangan tu. Yang A, sebelum membuat suatu reka bentuk makanan yang menarik, lakaran reka bentuk perlu dilakukan terlebih dahulu. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey, ini sebagai contoh kita tengok kalau dalam pembuatan kek. Okey, customer selalunya dia akan minta tema kek tu sama ada nak buat tema kartun-kartun ke, ataupun tema perkahwinan ke ataupun tema tema persaraan ke, ada gambar orang ke dekat atas kek tu kan, pun boleh buat juga. Okey, yang C, lakaran reka bentuk makanan yang dihasilkan perlu dijustifikasikan berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, macam kita dah belajar hari tu, elemen dan prinsip dalam reka bentuk makanan. Dia ada lebih daripada elemen dan prinsip reka bentuk yang biasa. Okey, ini antara contoh lakaran reka bentuk makanan. Lakaran burger ayam. Okey, dia buat hidangan burger bersama kentang goreng. Okey. Pembungkusan makanan pula ialah suatu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Okey, penstoran tu macam cara macam mana nak menyimpan makanan. Okey, contoh macam kita tengok gambar ni, dia ada kotak cawan, kotak makanan dan juga kertas beg kertas untuk apa-apalah, tapi kita fokus pada reka bentuk makanan. Jadi kalau kita nak gunakan makanan yang basah, biasanya dia tak gunalah paper bag kan, sebab dia akan serap air pula nanti. Okey, jadi kita kena menilai bagaimana nak buat pembungkusan makanan tu. Okey, yang kedua, pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. So, dia kena fikirkan pembungkusan yang memudahkan pelanggan dan juga mempunyai desain-desain ataupun bentuk-bentuk yang menarik. Okey, tanda jenama pun sama juga penting dalam reka bentuk makanan, kerana tanda jenama merupakan salah satu elemen grafik yang penting dalam sesuatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. Tanda jenama berfungsi untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, macam Baskin Robbins kita dah tahulah, dia ada aiskrim, ada kek aiskrim. So kalau macam kita tengok gambar KFC, yang kita tahu dia ada ayam goreng, macam tu. Okey, tipografi. Penggunaan tipografi adalah mencipta satu jenama kepada suatu produk. Sesetengah pengguna suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Penggunaan pelbagai bahasa juga amat digalakkan bagi menarik perhatian pengguna. Penggunaan tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Contoh macam lambang Coca-Cola ke, yang ramai dah tahu lah kan. Lepas tu lambang Pepsi, lepas tu lambang McDonald, macam itulah lebih kurang. Okey, tapi yang tipografi ni dia lebih merujuk kepada penulisan. So macam ni kan, kopi ni kan, dia bukannya lambang tapi dia tulisan macam Coca-Cola lah. Untuk tipografi yang ditulis kopi tu kan. Okey, so warna pula. Warna mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, lepas tu kalau kita tengok contoh yang lain, warna yang bila kita tengok warna tu, kita teringat brand tu. Bila kata beri kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan ini, maksudnya dia nampak macam, kalau orang ni nampak cara pembungkusan makanan ni nampak macam sedap pula.
Kalau pun nak pergi Family Mart, dia bungkus makanan-makanan yang boleh dipanas balik tu nampak macam menarik kan. Macam itulah lebih kurang. Okey, ilustrasi. Penggunaan ilustrasi berperanan untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Okey, rupa produk tu macam mana kita tunjukkan dekat pembungkusan makanan. Ilustrasi atau gambar yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Kita janganlah kita jual fries, tapi dekat dalam gambar yang luar tu kita letak macam-macam lah. Ada fries, ada burger, ada nugget kan. Kita fokus satu benda je lah kalau kita jual satu benda je. Okey, yang C, penggunaan ilustrasi perlulah kreatif, menarik dan tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, design tak payah banyak-banyak sangat, nanti dia boleh jadi serabut. Okey, reka bentuk. Reka bentuk pembungkusan perlu menepati beberapa sifat, iaitu ekonomik ataupun yang memberi keselesaan kepada pengguna, mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Reka bentuk pembungkusan perlu bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Kalau contoh kalau burger, kita tak payah guna bekas yang besar-besar, kita pakai bekas yang 4 segi saja. Maklumat merupakan elemen yang penting dalam mereka bentuk sesuatu pembungkusan. Setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Kalau yang ikutkan spek daripada tak silap cikgu yang kerajaan tetapkan dalam pembungkusan makanan, kena ada label-label, contoh macam makanan tu apa benda, and then dia punya berat berapa gram. Lepas tu kalau yang lagi bagus, dia ada label dia punya nutrient ataupun content dalam makanan, macam ada vitamin ke, karbohidrat, ada lemak, macam itulah. Biasa kalau nak buat tu pun, dia punya ujian makanan tu beribu-ribu ringgit. Okey, biasa company besar lah yang buat kalau ada list nutrition dalam makanan. Okey, saiz. Reka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Okey, ini contoh lekaran-lekaran pembungkusan makanan. Okey. Jadi kita akan sambung. Cikgu akan sambung penerangan cikgu dalam video yang lain. Terima kasih.